بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan juga limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kita dapat bertemu pada tengah hari ini untuk meneruskan pengajian kuliah kita membahaskan berkenaan dengan topik tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, iaitulah berdasarkan kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidis Syaitan karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi perbahasan kita berlegar kepada usaha dan juga juhud, usaha kita untuk sama-sama memurnikan dan juga menyelamatkan jiwa kita, hati kita daripada sebarang tipu daya syaitan. Dan perbahasan kita sampai pada masih lagi membahaskan berkenaan dengan golongan yang terfitnah dengan ketaksuban al-ghulu terhadap kubur, apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sebagai golongan ubadul qubur, penyembah kubur, ataupun disebut oleh sebahagian ulama antaranya al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Amir as-San'ani rahimahullah ta'ala sebagai al-quburiyun, golongan yang taksub dan juga fanatik kepada kubur. Baik, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fal-mu'ridu 'anit tauhidi musyrikun sya'a am aba. Maka orang yang berpaling daripada tauhid, dia adalah orang yang musyrik, sya'a am aba, sama ada dia suka atau tak. Tengok, faham betul-betul perkataan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Fal-mu'ridu 'anit tauhidi musyrikun sya'a am aba. Orang yang berpaling daripada tauhid, dia adalah musyrik, sya'a am aba, sama ada dia suka atau dia tak suka. Apa maksud i'rad 'anit tauhid? Orang yang al-i'rad, al-mu'ridu 'anit tauhid, orang yang berpaling daripada tauhid, maknanya orang yang pertama tidak memahami tauhid. Kedua, orang yang tidak mahu mempelajari tentang tauhid. Yang ketiga, orang yang mengabaikan tauhid. Yang keempat, orang yang tidak mahu melaksanakan tuntutan tauhid. Dan yang kelima, orang yang memusuhi tauhid. Wal'iyadu billah. 5. Orang yang jahil tentang tauhid, orang yang tidak mahu belajar tentang tauhid, orang yang tidak mahu melaksanakan tuntutan tauhid, orang yang mengabaikan tauhid, dan yang kelima, orang yang memusuhi tauhid. Memusuhi tauhid maknanya orang yang memusuhi ahli tauhid, orang yang bekerjasama dengan orang yang memusuhi tauhid. Itu maksud al-mu'ridu 'anit tauhid. Orang yang berpaling daripada tauhid, maka dia adalah musyrik. Musyrik maknanya dia adalah orang yang mensyirikkan Allah. Sya'a am aba, sama ada dia suka atau tak. Makna kata, orang tu dia suka tauhid, tapi
dia tidak melaksanakan tuntutan tauhid, ataupun dia tidak ikut serta bersama dengan ahli tauhid. Dia bersama dengan orang yang musyrik. Walaupun dia suka tauhid, dia tak dikira ahli tauhid. Jadi a'rada kat sini, apa maksud a'rada? Ini berpaling. Berpaling. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Banyak ayat kan. Allah Taala apa dia? Apa dia? Al-mu'ridu an tauhid kan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata contohnya dalam ayat surah Taha ayat 1, 2, 4. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada an dzikri, kata Muqatil Ibn Sulaiman, yakni an imani bil Quran. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, daripada berpaling daripada Al-Quran. Kata Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, berpaling daripada beriman kepada Al-Quran. So Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran semua tu tauhid. Sebab kalam Allah. Al-Quran kalam Allah, ghairu makhluk. Al-Quran huwa kalam Allah, ghairu makhluqin. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu kalam Allah. Wa kalam Allah sifatun min sifatillah. Kalam Allah adalah sifat daripada sifat-sifat Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, daripadanya, daripada Allah itulah bermula Al-Quran tu. Maknanya Allah lah yang mula katakan Al-Quran tu, kata-kata dia, kalam dia. Wa ilaihi ya'ud, akan kembali kepadanya nanti pada sebelum berlakunya kiamat. Al-Quran akan dinaikkan, diangkat, dimatikan penghafal Al-Quran, dimatikan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, dimatikan orang-orang beriman. Al-Quran kalam Allah. Jadi barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maknanya dia berpaling daripada tauhid. Sebab kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya lain, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran semuanya tauhid. Sebab apa? Sebab pasal kalam Tuhan kita. Jadi wa man a'rada an dzikri an imani bil Quran. Kata Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, peringatan Allah apa? Yang paling besar sekali tauhid. At-tauhid huwa a'zamu dzikr. Tauhid adalah peringatan yang paling agung sekali. Sebab Allah kata syirik lawan dia adalah kezaliman yang paling besar. Jadi lawan dia tauhid adalah keadilan yang paling besar. Kata Yahya ibn Salam dalam tafsirnya, "Wa man a'rada an dzikri falam yattabi' hudaya lam yu'min." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maknanya siapa yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak beriman. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maknanya apa? Baginya kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka ni kata para ulama tafsir, iaitulah azab kubur. Baginya akan mengenainya azab kubur. Sebagaimana datang dalam riwayat Al-Qasim ibn Abdul Rahman daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, azabul qabr. Azabul qabr. Barang siapa yang berpaling daripada tauhid, barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada iman kepada Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, maknanya azab kubur. Azab kubur. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma'isyatan dhanka maknanya asyaqa, kecelakaan. Kecelakaan.
Dan datang juga riwayat yang sama daripada Ibn Abbas, syiddatu alaihi finnar, kedahsyatan dia dalam neraka nanti, azab yang pedih dalam neraka. Kata Sa'id bin Jubair, Sayyidut Tabi'in, penghulu Tabi'in, bala'un ala bala', bala di atas bala. Maknanya orang yang berpaling daripada Quran, berpaling daripada tauhid, berpaling daripada iman kepada Allah, berpaling daripada agama, dia akan menimpanya bala demi bala, ujian. Ha? Baik. Mujahid bin Jabar Al-Makki rahimahullah kata, ma'isyatan dhanka dayyiqah, kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat. Yudayyiqu alaihi qabruhu, sempit, disempitkan di dalam kuburnya, akan disempitkan kuburnya. Dan datang juga riwayat daripada Qais bin Abi Hazim, katanya ma'isyatan dhanka, katanya rizqan fi ma'siyatih, dia akan disempitkan rezekinya disebabkan maksiatnya, disebabkan berpalingnya daripada tauhid. Orang yang berpaling daripada tauhid akan disempitkan rezekinya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Mujahid lagi, rizqan, akan disempitkan rezeki orang yang berpaling daripada tauhid. Kata Ad-Dhahhak ibn Muzahim rahimahullah ketika mentafsirkan ma'isyatan dhanka, al-amalus sayyi wal rizqul khabith. Orang yang berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada tauhid, akan diberikan kepadanya amalan yang buruk. Dia akan buat amal yang buruk. Wal rizqul khabith, rezekinya adalah rezeki yang jijik. Wal'iyadzu billah. Semua itu datang dalam tafsiran ulama salaf. Ha? Jadi orang yang berpaling daripada tauhid, mereka adalah orang musyrik. Sya'a am abaka, kata am abah. Sya'a am abah, sama ada dia suka atau tak. Wal mu'ridu 'anis sunnati mubtadi'un dhallun sya'a am abah. Orang yang berpaling daripada sunnah, maka dia adalah mubtadi', dia adalah pelaku bid'ah. Dhallun, yang sesat. Sya'a am abah, sama ada disuka atau tak. Subhanallah. Ha? Orang yang berpaling daripada sunnah, tak suka sunnah Nabi, atau beranggapan adanya petunjuk yang lebih baik daripada sunnah Nabi, mengabaikan sunnah Nabi, tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka dia adalah mubtadi'un dhalun sya'a am abah. Mubtadi', pelaku bid'ah, dan dia sesat sama ada dia suka atau tak. Wal mu'ridu an mahabbatillahi wa dhikrihi abidas suwar sya'a am abah. Orang yang berpaling daripada kecintaan kepada Allah dan menyebutnya, mengingatinya, maka dia akan menyembah rupa paras, dia akan menyembah gambaran, dia akan menyembah selain Allah. Sya'a am abah, sama ada disuka atau tak. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Allah sahajalah tempat kita memohon pertolongan, dan kepadanya lah sahaja kita menyerah, dan tiada daya dan upaya dan kekuatan melainkan dengan bantuan dan pertolongan Allah. Faslun fa in qila faman alladhi awqa'a ubbadul qubur fil iftinani biha ma'al ilmi bi anna sakiniha amwat la yamlikuna lahum darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nushura. Baik, kita masuk fasal tentang kita nak tahu apa punca yang menyebabkan orang yang menyembah kubur itu terfitnah dengan kubur.
Sebab tu Imam Ibn Qayyim rahimahullah datang ke sini persoalan. Fa in qila, jika dikatakan atau ditanyakan, apakah yang menyebabkan, apakah yang mendorong penyembah-penyembah kubur itu terjerumus di dalam iftinan atau iftitan biha, terjerumus dalam ujian ataupun fitnah terhadap kubur. Fitnah maknanya dia terfitnah dengan kubur. Apa yang menyebab dia terjerumus dalam perkara tersebut, fitnah tersebut? Ma'al ilmi bi anna sakiniha amwat. Dalam keadaan dia tahu bahawasanya pelaku ataupun orang yang penghuni kubur itu adalah orang yang mati. Dia tahu, bukan dia tak tahu. La yamlikuna lahum darran wala naf'a. Yang mereka itu tak memiliki kemampuan untuk menolak kemudaratan dan juga memberi manfaat. Dan tidak hidup, tidak apa kita kata tidak apa boleh mematikan dan tidak boleh memberikan kehidupan dan tidak boleh membangkitkan. Wala mautan wala hayatan wala nusyura. Yang dia pun tahu penghuni kubur tu mati. Tapi apa yang menyebabkan mereka terjerumus dalam taksub ataupun fanatik terhadap kubur ni, terhadap penghuni kubur, sehingga menyembah? Qila awqa'ahum fi dhalika umur. Maka dikatakan yang menjerumuskan mereka dalam hal tersebut ada beberapa perkara. Yang pertama, minha al-jahlu bihaqiqati ma ba'atha Allahu bihi rasulahu bal jami'ar rusul min tahqiq at-tauhid wa qat'i asbab asy-syirki faqall nasibuhum jiddan min dhalika wa da'ahum asy-syaitanu ila al-fitnah wa lam yakun 'indahum min al-'ilmi ma yubtilu da'watah fastajabu lahu bihasbi ma 'indahum min al-jahli wa 'usimu biqadri ma ma'ahum min al-'ilmi. Yang pertama antaranya kejahilan tentang hakikat pengutusan Allah pengutusan Allah terhadap rasul-rasulnya. Bahkan seluruh rasul-rasul yang mana pengutusan Allah akan rasul-rasul itu adalah untuk merealisasikan tauhid. Jadi orang yang terjebak dalam fitnah terhadap kubur ni, orang yang terfitnah dengan kubur, fitnah dengan penghuni kubur sampai menyembah kubur ini, mereka jahil tentang hakikat pengutusan Rasul. Mereka tak tahu apa tujuan Rasul diutuskan. Tujuan Rasul diutuskan untuk merealisasikan tauhid dan memutuskan segala sebab-sebab yang boleh membawa kepada syirik. Fail. Dia pun tak tahu. Faqalla nasibuhum jiddan min dhalik. Maka bahagian mereka terhadap pengetahuan tentang tauhid itu sangat sedikit. Lalu itulah yang menyebabkan syaitan menyeru mereka kepada fitnah. Dan mereka tidak ada kemampuan ilmiah, mereka tidak ada ilmu untuk membatalkan seruan syaitan. Lalu mereka pun menyahutlah seruan syaitan itu disebabkan apa yang ada pada mereka berupa kejahilan. Dan mereka akan dipelihara selagi mana adanya qadar, adanya bahagian bersama mereka, iaitu ilmu tentang tauhid. Subhanallah. Penting untuk kita highlightkan poin ini. Dan memberikan kita satu pengajaran agar kita tidak meremehkan persoalan tentang tauhid. Dan ini punca. Tak ada punca lain. First, Imam Ibn Qayyim letakkan first. Kerana jahil tentang hakikat tauhid. Jahil tentang hakikat pengutusan para Nabi dan Rasul. Bahkan semua masalah dalam dunia ini berpunca daripada sini. Tak kira masalah apa. Orang duk bergaduh sekarang ni, isu apa? Macam-macam isu. Nikah, isu nafkah. Duk bergaduh. Gini, orang perempuan ni kena dapat gini, kena dapat ini, dapat itu. Orang lelaki kalau tak boleh bagi gini, tak payah menikah, gini. Oh, bincang habis. Tu pun puncanya kerana jahil tentang hakikat tauhid. Kita diperintahkan untuk menikah. Untuk menikahi. Lelaki menikahi wanita, wanita menikahi lelaki. Adalah tujuan apa?
untuk tauhid, untuk ibadat. Nikah ni, pernikahan ni, kita tak payah sembang panjang lah, tak payah. Macam mana nak dapat pernikahan yang bahagia, gini-gini tak. Pernikahan apa, perkahwinan yang bahagia ni, rumah tangga bahagia apa semua ni, memanglah orang boleh buat, orang kata ni, orang kata ni, orang kata macam ni, sini. Tapi kalau tidak kembali kepada asas, kenapa pernikahan itu disyariatkan, maka kalam fadhi, kalam kosong. Macam ta'rifan. Sebab masing-masing ikut hawa nafsu. Imam Ibn Katsir kata, mazhab hawa nafsu hari ni. Ramai orang ikut hawa nafsu. Nak beragama pun dia ikut hawa nafsu dia. Menikah pun dia ikut hawa nafsu dia. Itu yang dia boleh buat ta'rifan, gini, gitu. Kadang-kadang ke laut tak ada langsung fuqaha bincang isu tu, tapi dia masukkan juga. Kerana mazhab hawa nafsu tadi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau tak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan, sebagai Tuhan? Orang yang bertuhankan hawa nafsu ni susah. Itu mazhab hawa nafsu. Hari ini bukan kata mazhab orang nak ikut. Tak ada dah, kebanyakan orang bukan dia nak ikut mazhab sangat. Dia nak ikut mazhab hawa nafsu dia. Kan? Allahul musta'an. Jadi apa saja pernikahan ke, masalah rumah tangga ke, masalah anak ke, didikan anak ke, tarbiyah anak, pendidikan anak ke, apa, semuanya balik kepada asas tauhid. Masalah negara ke, masalah apa ke, semua balik pada asas tauhid. Masalah ekonomi ke, balik pada asas tauhid. Perbaikilah tauhid kita. Tambahkanlah iman kita. Tahqiqlah tauhid kita semampu yang kita mampu. Dan yang paling kita risau sekali apabila dicabut tauhid tu. Wal'iyadzubillah. Jadi punca orang yang terjebak dalam benda-benda syirik ni, antaranya penyembahan kubur, adalah kerana mereka jahil tentang hakikat tauhid. Dan sedikit sahaja ilmu yang ada bahagian tauhid itu pada mereka. Allahul musta'an. Baik, wa minha ahadithun makdhubatun mukhtalaqah wada'aha ashbahu 'ubbadil asnam minal maqabiriyah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tunaqidu dinahu wa ma jaa'a bihi. Hadis idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur. Dan antaranya lagi faktor ataupun punca yang mendorong adanya golongan sebahagian orang Islam yang terjerumus dalam fitnah terhadap kubur ini, fanatik terhadap kubur ni, adalah antaranya tersebarnya hadis-hadis yang dusta, yang direka cipta, hadis-hadis palsu yang direka cipta oleh penyembah-penyembah berhala, orang yang macam perangai mereka ni macam penyembah berhala, orang yang pagan. Di kalangan orang-orang yang fanatik kepada kubur ni, mereka telah mendustakan hadis, mereka cipta hadis atas nama Rasulullah SAW yang berlawanan dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebagai contoh hadis, idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur. Apabila kamu merasa susah dalam setiap perkara, maka hendaklah kamu mendatangi ashabil qubur. Hendaklah kamu mendatangi kubur. Hendaklah kamu mendatangi orang-orang yang sudah ada dalam kubur. Hadis ni kata apa? Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, hadzal haditsu kadzbun muftara 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il 'arifin bi hadithihi lam yarwihi ahadun minal ulama'i bidzalika wa la yujadu fi syai'in min kutubil haditsil mu'tamadah. Hadis ini adalah hadis yang dusta, direka cipta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ijma' ahlul hadis, dengan ijma' orang-orang yang tahu tentang hadisnya. Tidak diriwayatkannya oleh salah seorang pun di kalangan ulama hadis. Tidak ada pun dalam kitab-kitab hadis yang mu'tamad. Tak ada, jangan mandai-mandai.
Kalau kamu rasa risau, bimbang, gelisah dan sebagainya, datanglah ke kubur. Hadis palsu. Wa kadhbun biittifaqi ahli al-ma'rifah wa innama hadha wad'u man fataha bab syirki. Ini adalah hadis yang dusta dengan kesepakatan ahli ilmu. Hanya sahaja ia adalah reka cipta daripada orang yang nak buka pintu syirik. Hati-hati. Kita jangan mudah kan. Dia kata ulama kata mustajab doa kalau pergi doa kat kubur orang soleh. Mana dalil, mana bukti? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tapi ulama berpendapat. Ulama mana? Ada hadis mana? Jangan kita mudah saja kata ulama kata. Khilaf. Ada ulama berpendapat. Jangan menipu masyarakat dengan istilah-istilah yang macam tu. Hati-hati ya. Kita kena hati-hati, ada orang macam tu sekarang ni. Dia pesen dia, ulama kata ada. Ada dalam kitab sekian, ulama ni dia hebat, ulama ni faqih, ulama ni fuqaha, ulama ni takkan ulama tu nak salah. Kamu ni. Kalau kamu nak mendakwa dalam agama ini, jangan kamu berani sangat. Kamu bolehlah lepas di dunia ini. Orang akan angkat kamu sebagai alim, orang akan kata kamu sebagai faqih, orang akan kata kamu ni hebat gini-gini, tapi kamu masuk dalam kubur nanti, kamu tak ada dah benda tu. Kamu bertemu dengan Allah nanti, kamu tak boleh jawab lah macam tu. Jangan berani sangat. Jadi sebab itu tak boleh ambil ilmu daripada orang macam ni. Haram ambil ilmu daripada orang yang buat talbis, memperdayakan orang lain dengan dia kata boleh, tak ada masalah, boleh kita minta kat kubur dengan kita bertawassul kepada ahli kubur. Ada pendapat ulama kata boleh. Ada pendapat ulama kata boleh tu, kita nak tahu juga sandaran dasar apa ulama kata boleh. Tapi selalunya orang macam ni dia tak bagi tahu. Dia hide, dia sembunyikan, dia takut. Sebab tu dia tak bagi orang tanya dalil. Itu modus operandi orang sesat. Kita kena habaq dekat kawan-kawan kita yang mengaji. Sebab tu dia marah sangat kalau orang tanya dalil. Sebab dia tak mau terbuka pekung dia. Sebab ada sesuatu yang disembunyikan. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah wal ahwa'. Ciri-ciri orang yang ahli bid'ah dan juga orang yang pengikut hawa nafsu. Ini lebih berbahaya. Kalau kita melindungi orang macam ni, kita masih lagi bersangka baik dengan orang macam ni, maka kita juga mendapat ancaman Nabi SAW. Man awa muhdithan fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in la yaqbalu minhu adlan wala sarfan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Barang siapa yang melindungi muhdithan ni melindungi pelaku maksiat, melindungi ahli bid'ah, melindungi ahli syirik, melindungi orang yang membawa keraguan ke dalam agama. Orang yang melindungi, muhdithan ni melindungi, maknanya dia tidak berlepas diri, tidak menyatakan pengingkaran, menyokong pula ataupun menimbulkan waham kepada orang itu adalah baik, bagus. Apa dia punya ancaman? Fa'alaihi la'natullah, maka ke atasnya laknat Allah, laknat Rasul. Fa'alaihi la'natullah wal malaikah, laknat malaikat. Wan nasu ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Wal iyadu billah. Takut kita. Orang yang melindungi sahibul hawa, orang yang melindungi pelaku bid'ah, pengikut hawa nafsu.
So hati-hati. Ada orang dia bermain kata-kata. Ada ulama kata pendapat ulama khilaf. Ini jahat sekali. Anda cakap terus terang, jahat, paling jahat sekali. Boleh tawassul dengan orang-orang yang mati ni, tak ada masalah. Sebab ada pendapat ulama. Pendapat ulama mana? Ini bahaya. Dan sebab itulah mereka orang macam ni, dia tak baik, dia cukup pantang kalau tanya dalil, dia tak mau. Marah, melenting. Tuan-tuan dan puan jangan tanya dalil. Tuan-tuan dan puan tak sampai tahap, tak sampai tahap lagi. Sebab tu kita nak selamat, ambillah ilmu daripada orang yang kita tak perlu tanya dalil pun dia bagi tahu dalil. Kan? Ustaz-ustaz kita yang ajar, tak perlu, kita tak tanya, tak tanya lagi, tak tanya dalil lagi, dia dah keluar dalil. Itu baru betul. Itu baru betul. Sebab ilmu agama sekarang ini, kita tak boleh bermudah-mudah. Nak ambil ilmu agama sekarang ni pun dah tak boleh dah kita kata nak try and error. Dan ilmu agama tak boleh diambil daripada orang yang bukan ahlinya. Bising sekarang ni apa? Chat apa? Yang AI kan? Chat GT apa benda? Apa tu? Persoalan agama sekarang ni dah macam-macam. Dipanggil apa? Dipanggil Chat GPT. Chatbot lah apa, Chat GPT aplikasi. Kononnya kalau kita tanya situ, dia akan keluar maklumat. Tanyalah apa pun. Dipanggil artificial intelligence lah kan, kecerdasan buatan. Orang pun bising, apa ni, boleh tak kita ambil daripada ni? Jawapannya mudah je. Dia tak boleh kita iktimad. Kita tak boleh bersandar dengan benda Chat GPT ni. Ataupun apalah aplikasi yang di AI, kecerdasan buatan ni. Kalau kita tanya hadis ke apa ke, memanglah dia akan keluar tu berdasarkan apa, artificial intelligence kan, dia apa yang dah dia apa proses daripada ni jugalah maklumat-maklumat yang dah berapa dah hampir berapa puluh tahun dah yang ada dekat internet, Google dan sebagainya kan, dia proses daripada situ, kemudian keluarkan AI, diguna AI. So itu memanglah kita kata teknologi, tapi kita tak boleh ambil ilmu daripada ChatGPT. Tanya dia tentang Ashabul Qubur ni, dia bukan boleh bagi jawapan yang tepat. Hadis ke apa, dia memang dia boleh lah dia proses apa yang dia dapat, tapi kadang-kadang tak tepat juga, banyak yang tak tepat. Fatwa ke apa semua kan. Sebab tu dia hanya macam enjin pencarian yang biasa yang kita guna, Google dan sebagainya, itulah. Dia hanya wasilah, medium. Tapi kena ada orang yang pandai untuk tahu, yang boleh saring. Still kena ada ahli ilmu. Still kena memerlukan kepada orang yang ada ilmu. Itu kelebihan orang yang ada ilmu. Kita tanya dia ada benda, dia tak boleh jawab. Salah jawapan dia. Tu isu apa? Artificial intelligence, kecerdasan buatan dalam apa penggunaannya dalam yang berkait dengan ilmu agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah suruh kita tanya ahla dzikr, ahli ilmu. Bukan Allah Ta'ala suruh tanya kita alat, medium ataupun itu boleh kita buat capaian, kita buat carian. Macam kita nak cari apa, resepi dekat Google kan. Resepi nak masak apa, cari kat Google. Tapi tak bolehlah kita, still kita kena tahu juga. Kita dapat resepi, kita nak beli barang, nak buat resepi tu, kita kena tahu juga. Bukan berdasarkan 100% pada
apa yang kita cari. Macam itulah perumpamaan dia, macam kita nak uh, tanya soalan dalam agama dan sebagainya, balik pada asal lah, belajarlah, tanya pada ahli ilmu. Talaqi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu tu dengan ta'allum, dengan mengajar dan belajar. Lagi ada orang kata tak payah dah kita buka kelas, tak payah dah buka, tutup lah yayasan taklim ni sebab dah ada chat GPT. Tak boleh, jangan. Kita kena jelaskan. Sebab ada orang yang macam tu, dia kata aku dah belajar bahasa Arab sikit, boleh ni dah, boleh dah baca bahasa Arab sikit-sikit, tak buat apa aku rujuk ustaz. Itu yang jadi sombong tu, yang ustaz dia yang mengajar dia. Last sekali buat apa aku boleh cari kat YouTube je, syekh-syekh ni hebat-hebat ni, padahal syekh-syekh yang dia kenal tu daripada ustaz dia juga. Tu jadi sombong tu, jadi takabur. Last sekali dia tak hormat dah ustaz dia, tak, apa kita kata, merendahkan pula. Sebab apa dia kata aku ada semua, YouTube ada, syekh ni syekh tu kat YouTube, fatwa ni aku baca sini gini, baca buku. Tak sama dengan orang yang belajar dengan talaqi. Termasuklah online, kita online sekarang, tengah online ni kita talaqi lah secara maya, secara kita kata di atas talian, alam maya, maklumat sampai, kita ada interaksi, soal jawab. Dan yang lebih kita kata yang lebih lagi, talaqi lah. Talaqi ilmu, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu tu ditalaqi, ilmu itu dipelajari. Bukan ilmu tu dicari di chat GPT, cari AI, bukan. Situ kita boleh dapat maklumat umum. Tapi yang nak proses, yang nak saring maklumat tu siapa? Mesti kena ada orang yang berilmu. Tak boleh kita main pakai Google saja, main pakai type saja, chat GPT jawab, okey jawab. Itu jawapan tak betul. Kan? Berapa banyak dulu kita pernah ceritakan fatwa yang dekat Google kan, fatwa-fatwa yang dekat ni pun salah konteks. Sama juga YouTube. Fatwa tu tahun yang lama, kemudian orang ambil konteks fatwa tu untuk kena kepada isu Nawazil yang sekarang kan. Rupa-rupanya dia tersalah, konteks fatwa tu berbeza. Sebab tu perlukan ahli ilmu. Kan? Dan perlukan majlis taklim, majlis ilmu. Majlis ilmu ni lah yang menjamin keberlangsungan ilmu tu. Sebab tu jangan sesekali kita ada rasa macam tak perlu majlis ilmu ni. Kita kalau tak sempat nak join, kita tak sempat nak follow, tapi ada orang lain yang Allah Ta'ala akan gerakkan hati-hati mereka untuk ikuti. Sebab tu kita tak pernah hiraukan berapa ramai orang ikut kita. Yang penting, kerana apa? Tujuan kita mengajar ni bukan kerana nak ramai, tapi tujuan kita mengajar kerana supaya ilmu itu tidak mati. Tu sebenarnya. Bukan kerana tunggu dulu berapa orang view hari ni, berapa orang admin view hari sekarang. Kita tak pernah tanya kan. Kita tanya loh, tunggu 100 orang view baru kita buat live. Tak ada. Ada ke? Tak ada. Kita tak kisah. View ni tak penting. Tapi kita tahu akan ada manusia-manusia, akan ada hamba-hamba Allah yang akan melihat, yang akan mendengar penyampaian kita, sama ada mereka yang memang sudah mengikuti kelas kita ini secara konsisten, istiqamah, ataupun mereka yang tidak konsisten, yang dengar waktu-waktu yang tertentu kerana kesibukan. Dan ada juga, kita tak nafikan, sahabat-sahabat kita yang dengar rakaman. Semua tu bagus. Semua tu termasuk dalam rangka untuk menghidupkan ilmu. Sebab apa? Kalau kita tak hidupkan ilmu, ilmu akan mati. Dan kejahilan akan mengambil tempat ilmu itu.
Macam tadilah first tadi. Sebab apa orang buat syirik? Kerana orang tak ada ilmu tentang tauhid. Jadi jangan kita rasa macam tak apalah, semua teknologi ada macam-macam ni, tak perlu dah buat kelas. Tak perlu dah buat program diploma ke, asasi pengajian Islam ke, tak perlu dah. Tak perlu belajar lah semua sebab pasal kita dah tahu. Cari je ChatGPT, pergilah belajar kamu dengan Maha Guru ChatGPT. Syekh Google. Pergi tanya dia. Nescaya kamu takkan dapat semua jawapan yang kamu nak tanyakan. Bahkan memang takkan dapat. Memang takkan dapat. Jadi ilmu itu dipelajari. Kesantunan itu diusahakan. Al-hilmu bitahallul. Akhlak kita kena usaha untuk berakhlak. Jadi hadis yang kita bacakan tadi, idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur. Kalau kamu rasa susah dalam setiap perkara, dalam perkara-perkara urusan-urusan kamu, maka hendaklah kamu mendatangi ashabil qubur. Hadis ini hadis yang dusta, muftara ala Nabi SAW, direka cipta atas nama Nabi SAW, hadis palsu. Dan hadis lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin nafa'ahu, subhanallah. Hadis, kalaulah kalian, salah seorang di kalangan kalian bersangka baik dengan batu, maka batu tu akan bagi manfaat dekat kamu, dekat dia. Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin nafa'ahu. Siapa hadis ni? Hadis ni kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, hadza minal makdzubat allati lam yarwiha ahadun min ulama'il muslimin. Ini adalah pendustaan yang tak diriwayatkan oleh ulama Islam. Wala huwa fi syai'in min kutubil hadis. Tak ada pun dalam kitab-kitab hadis. Huwa min kalami ahli syirki wal buhtan. Dia adalah perkataan orang syirik dan orang pendusta. Kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam Al-Manarul Munif, huwa min wada'il musyrikin ubadil awthan. Dia adalah rekayasa penyembah-penyembah berhala dan orang-orang musyrikin. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani juga dalam kitabnya disebutkan apa? Hadis ni hadis yang palsu. Itu sebablah geng-geng musyrikin tak suka sangatlah Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim ni. Yang lagi jahat lagi munafik. Munafik ni dia berpura-pura kononnya dia baca kitab Ibn Taymiyah, berpura-pura kononnya sebut nama Ibn Taymiyah tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Tapi orang beriman tahu kepura-puraan dia tu. Menipu. Talbis orang, dia kata kononnya pendapat yang kata tak boleh tawasul dengan orang yang sudah mati ini hanya pendapat yang dimasyhurkan, dipopularkan oleh Ibn Taymiyah sahaja. Jahat. Anda kata jahat. Menipu. Dan orang macam ni tak layak untuk diambil ilmu. Dihajar, diboykot. Kerana menipu dan melakukan talbis. Orang ingat dia macam, dia ni orang yang hormat Ibn Taymiyah. Tapi sebenarnya dia tak suka Ibn Taymiyah. Sebab orang macam ni dia tahu kalau kita kalau yang hak yang jelas-jelas tu memang anti Ibn Taymiyah ni, memang orang sunnah memang tak suka kan. Tapi dia datang dengan lembut. Kononnya macam dia macam baca kitab Ibn Taymiyah, kononnya dia, Ibn Taymiyah ni bagus gini-gini, tapi dia tapi Ibn Taymiyah ni tak. Ini orang munafik macam ni. Tapi Ibn Taymiyah tak maksum. Memanglah kita kata Ibn Taymiyah tak maksum, tapi perkara yang kamu bantah itu dalam isu ini kebenaran bersama Ibn Taymiyah. Hadis ini hadis palsu. Bukan Ibn Taymiyah seorang kata, sepakat ulama-ulama hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar, Ibn Al-Qayyim. Tapi dia jahat. Dia kata ini Ibn Taymiyah punya pendapat. Inilah orang-orang yang munafik. Orang yang kita kata la yu'khadhu anhu al-ilm. Tidak diambil ilmu daripadanya. Nak mengaji fiqh ramai lagi ustaz-ustaz sunnah kita. Faqih. Yang bermazhab Syafi'i, yang faqih ramai lagi. Jangan kita perjudikan akidah kita dengan ambil ilmu daripada orang-orang yang macam ni perangai dia.
wal iyad billah. Ha? Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin nafa'ahu, dia dah. Kalau kamu sangka baik dengan batu, maka batu tu boleh bagi manfaat ke kamu. Oi, hadis ke? Hadis palsu weh. Hadis lah, hadis palsu. Oi, dia kata hadis. Bahaya. Wa amsalu hadhihi al-ahadith allati hiya munaqidatun li dinil Islam. Kata Imam Ibn Qayyim, hadis-hadis macam ni lah yang akan meruntuhkan Islam. Meruntuhkan agama Islam. Wada'aha al-musyrikun. Orang-orang yang syirik kepada Allah lah yang reka, yang letak hadis ni. Warajat ala ashbahi minal juhali ad-dulal, dan yang menyahut kejahilan ini, yang menyahut seruan itu adalah orang-orang yang macam mereka juga, orang yang syirik juga, dan orang yang jahil dan orang yang sesat. Wallahu ba'atha rasulahu biqatli man hassana dhannahu bil ahjar wa jannaba ummatahu al fitnata bil qubur bikulli tariqin kama taqaddam. Sedangkan kita dah bahaskan sebelum ni, kata Imam Ibn Qayyim, Rasul diutuskan untuk apa? Memerangi orang yang bersangka baik dengan batu-batu, yakni berhala. Dan Rasul diutuskan untuk menjauhkan umat daripada fitnah terhadap kubur, fanatik, taksub kepada kubur, dengan segala macam jalan sebagaimana yang kita telah sebutkan sebelum ini. Wa minha, antara puncanya lagi kenapa orang terfitnah dengan kubur ini, dengan ashabil kubur, taksub dengan kubur, adalah hikayatun hukiyat lahum an tilkal kubur. Adalah cerita-cerita hikayat yang dihikayatkan kepada mereka tentang kubur-kubur. Anna fulanan istaghatha bil qabri fulani fi syiddah. Kononnya ada orang ni beristighathah dengan kubur fulan dalam keadaan susah, fa khalasa minha, maka dia pun dapat pertolongan. Wa fulan da'ahu aw da'a bihi fi hajatin. Fulan dan alan, syekh ini, syekh itu, alim ini, alim ulama itu pernah berdoa dekat kubur sekian, hajat dia tercapai. Faqudiyat lahu wa fulanun nazala bihi durrun fastarja sahiba dhalikal qabri fakushifa darruhu. Fulan pernah singgah dekat kubur alim ni, kubur wali sekian, lalu dia pun dalam keadaan susah, lalu dia pun disingkap kesusahannya. Ini semua riwayat-riwayat, hikayat-hikayat dusta yang direka cerita. Dia akan bawa cerita, kononnya pengalaman ulama ni, ulama tu sakit, pergi kat kubur wali sekian, doa dekat situ pun sembuh. Yang ni kita tak boleh pakai. Tak boleh. Punca. Kan? Pengalaman-pengalaman ni. Kalau ada orang tanya kita, tapi pengalaman tu memang sahih, ulama tu cerita tu riwayat dia sahih, baik kita jawab, pengalaman tetap pengalaman, tetapi dia bukan menjadi dalil. Mujarrab, hanya mujarraban, hanya pengamalan, hanya boleh jadi seorang individu ini dia mengalami kesusahan, dia lalu dekat kubur, kemudian dia doa dekat, ketika dia lalu kat kubur, kemudian mustajab. Adakah kita boleh kata sebab kubur tu? Tak boleh juga. Mungkin sebab lain. Siapa boleh kata memang sebab kubur? Tak boleh. Melainkan hanya istihsan, hanya sangkaan baik daripada orang-orang yang memang dah ta'alluq dia, kebergantungan dia, hati dia itu dah memang dah melekat dekat kubur. Dekat kubur orang soleh tu dan sebagainya. Itu saja jawapan dia. Itu jawapan pertama. Yang kedua, ataupun memang Allah Ta'ala bagi wali tu, orang yang dianggap wali tu pergi doa kat kubur, memang mustajab. Tapi tujuannya Allah nak istidraj dia. Allah nak tarik dia ke dalam lembah kebinasaan sedikit demi sedikit. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan tarik sedikit demi sedikit orang yang zalim. Orang yang buat syirik ni, Allah akan bagi dia happy, Allah akan bagi dia seronok dengan syirik dia tu, Allah tarik dia sikit demi sedikit ke lembah kebinasaan. Allah kata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Dan Allah bagi dia tempoh. Tengok aku pergi kubur tu, nampak dapat sekian.
Aku happy je lah, bahagia, ketenangan. Dia pergi kubur kan, dia berdoa kat kubur, dia kata happy, minta dekat wali, kata tak mati pun, dia kata kaya lagi, ramai pengikut lagi. Itu adalah istidraj. Allah nak tarik dia. Wa umli lahu. Allah bagi dia tempoh. Inna kaidi matin, kata Allah. Tipu daya aku itu lebih kukuh, lebih kuat. Itu jawapan yang kedua. Itu je. Syaitan nak sesatkan dia. Sebab kita diperintahkan untuk ikut Quran dan Sunnah. Ikut dalil. Bukan ikut pengalaman. Bukan ikut emosi orang. Bukan pengalaman. Nampak? Itu sebab yang ketiga. Wa inda sadanati wal maqabiriyah min dhalika syai'un kathirun yatulu dhikruhu, kata Imam Ibn Qayyim. Dan di sisi orang yang menjaga kubur ni, sadanah ni penjaga-penjaga kubur yang fulus masuk kat dia tu. Maqabiriyah orang yang taksub fanatik pada kubur lah, kuburiyun. Banyaklah kisah-kisah kat depa tu. Depa cerita kononnya depa jaga kubur ni ada orang mai wali mari, ini semua tu syaitan yang datang untuk menyesatkan mereka. Kata Imam Ibn Qayyim, banyaklah cerita ni kalau depa ni bawa cerita memang banyak sangat. Panjang kalau kita nak sebut, yatul zikruhu. Kan kita nak sebut panjang. Wa hum min akdhabi khalqillahi 'ala al-ahya'i wal amwat. Sedangkan mereka adalah manusia yang makhluk Allah yang paling berdusta ke atas orang yang masih hidup dan orang yang dah sudah mati. Jadi depa ambil kesempatan atas kelemahan manusia. Dia orang tu memang kebetulan dia memang ada hajat. Jadi orang yang macam ni lah yang akan, orang awam yang tak tahu apa, yang akan jadi mangsa penipuan mereka. Kalau kamu nak sekian, kamu pergi kat kubur fulan, kamu akan dapat. Dia pun kata, aku pergi memang mujarab, memang jadi. Dia tak tahu yang itu istidraj. Dia tak tahu itu adalah fitnah. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Wan nufusu mula'atun atau mula'atun biqada'i hawaijiha. Sedangkan jiwa-jiwa manusia ni memanglah, kita kata memang manusia ni dia nak selesaikan hajat dia. Kan? Wa izalati daruratiha, dan nak hilangkan kemudaratannya. Wa tasma'u bi anna qabra fulan tiryaqun mujarrab wa syaitanu lahu talattufun fi da'wah. Jadi dia pun nak carilah solusi kan. Aku ni masalah sekian apa benda. Jadi syaitan pun dengan penuh kehalusan menyeru je kepada hal tersebut. Fayad'uhum awalan ila du'a indahu. Mula-mula syaitan suruh dulu, kamu jangan minta dekat kubur tu, kamu pergi saja-saja, pergi tengok kubur tu orang kata hebat dan sebagainya, pergi saja, kamu baru tahu. Syaitan macam tu lah. Pergi je ziarah, tengok dulu macam mana, kamu kena feel dulu. Pergi maqam Imam Syafi'i tu, kamu kena feel macam mana. Pergi maqam Husain, pergi maqam ini, maqam Abdul Qadir Jilani, maqam ini, maqam itu, Al-Badawi dan sebagainya, Al-Ulwan kat Yaman dan sebagainya, maqam Nabi Hud. Kamu pergi dulu. Dan kamu berdoa dekat situ tu, bukan kamu minta kat wali, kamu minta kat Allah, tapi dekat kubur. Syaitan punya talbis, syaitan punya tipu daya. Sebab tu anda katakan, anda berani katakan, orang yang kata boleh tawassul dengan orang mati adalah atba'us syaitan, pengikut syaitan. Sya'a am aba, dia suka atau tak, sama ada dia suka atau tak, dia adalah orang yang sudah terkena belitan iblis, sudah terkena tipu daya syaitan. Sebab ini adalah step pertama syaitan. Dan siapa yang dapat detect benda ni? Ulama-ulama tauhid, ulama-ulama tazkiyatun nafs, ulama-ulama penyucian jiwa, seperti ulama-ulama ahli tauhid. Kita nak belajar tazkiyatun nafs yang sahih, belajarlah daripada ulama ahli tauhid, seperti Ibn Qayyim, seperti Ibn Taymiyah. Tazkiyatun nafs hakikatnya adalah penyucian jiwa, adalah tauhid. Kita bukan bincang tentang penyucian jiwa tu hanya kita bincang berdasarkan emosi kita, berdasarkan apa yang kita nak dan tak. Kita bincang tentang hak Tuhan, hak Allah. At-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Itulah intipati penyucian jiwa.
Mana kata terus terang, orang yang menyeru manusia kata boleh bertawassul dengan orang yang sudah mati atau berdoa di kubur orang yang sudah mati, berdoa di kubur wali, walaupun tak minta dekat wali, tapi dia kata boleh minta perantara ataupun boleh mengharapkan keberkatan daripada orang yang sudah mati, yang ada kelebihan, yang ada jah, yang kedudukan di sisi Allah, Nabi ke wali dan sebagainya, dia telah masuk dalam perangkap syaitan. Sya'a am aba, sama ada dia suka atau tak. Dia dah masuk dalam perangkap syaitan. Sama ada dia suka atau tak. Halus. Sebab tu dalam Quran Allah kata apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kalian ikut jejak langkah syaitan. Khutuwat, syaitan ada khutuwat, syaitan ada langkah-langkah. Dia bukan datang kamu pergi minta dekat orang, kamu pergi minta dekat kubur. Tak, dia tak datang macam tu. Dia datang, kamu pergi dulu doa, pergi dulu feel, rasakan keberkatan kubur wali. Pergi kubur, pergi doa dekat tepi kubur saja dulu. Jangan minta kat kubur, jangan minta kat kubur, syirik. Tapi kamu pergi saja dulu, harapkan keberkatan wali ni. Cuba try. Syaitan punya kerja tu. Memanglah tak minta dekat wali tu lagi, tapi dia adalah step pertama syaitan untuk menyesatkan manusia. Dan inilah tanggungjawab ulama tazkiyatun nafs, ulama ahli tauhid untuk menjadi benteng kepada akidah umat Islam. Subhanallah. Dan ulama-ulama yang menjadikan mendidik manusia dengan benteng-benteng inilah yang paling dimusuhi. Sebab tu orang tak suka Ibn Taymiyah, orang tak suka Ibn Al-Qayyim, orang kata Ibn Taymiyah sesat, orang kata Ibn Al-Qayyim ni sesat juga. Dan orang yang ikhlas betul-betul nak bersama dengan ahli tauhid, dia akan perjuangkan tauhid walaupun orang tak suka. Walaupun orang semua benci, dia tak kisah. Kerana ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada kompromi kat sini. Yang cakap ni isu yang melibatkan yang kita bincangkan sebelum ni tentang taksub mazhab ni. Dia macam Syekh An-Najjar ada sebut kan, orang yang menyeru kepada taksub mazhab hari ini, sebaliknya mereka hanya menjadikan wasilah mazhab itu, sebahagian mereka hanya menggunakan wasilah mazhab untuk membawa kepada perkara-perkara yang syirik ini dengan alasan khilaf. Ini yang kita tak nak. Dalam masa yang sama juga, kita bersama dengan kita menyeru orang supaya bermazhab, supaya orang tidak bermazhabkan hawa nafsu. Itu betul. Macam nak buat mazhab baru sekarang kan, kat Saudi kan, seorang tokoh ini, kononnya dia kata nak buat mazhab baru. Dan ulama pun bantah. Tak perlu dah mazhab baru apanya. Mazhab ahli sunnah yang mu'tabar tu dah cukup. Tapi kita kena faham juga, ada orang-orang yang syirik, orang-orang yang bid'ah ni, dia nak gunakan mazhab ni untuk menghalalkan kesyirikan atau menjadi ejen syaitan, ejen iblis untuk membawa kepada khutuwati syaitan yang kita sebut tadi. Dia tak minta dulu kat kubur. Dia tak minta terus. Tapi dia kata, pergi tabaruk dekat kubur dulu. Sentuh kubur tu, cium kubur, doa di sisi kubur. Bukan minta dekat kubur, doa. Itu pun syirik kan? Dia pun cakap, dia pun marah orang. Dia pun kata, Wahabi kata ni syirik. Bukan Wahabi kata syirik. Wahabi kata itu perkara yang boleh membawa kepada syirik. Wasilah. Inilah Ibn Al-Qayyim bincang ni. Ni kita bincang tentang ighathatul lahfan fi masayidi syaitan. Kita bincang tentang tipu daya syaitan. Ini ilmu fiqh. Fiqh salaf. Rata-rata orang yang mengaji fiqh mazhab tak mengaji benda ni. Ataupun mengabaikan benda ni. Ini penting kita kena ada balance, keseimbangan dalam ilmu. Mengaji fiqh mazhab, jangan lupa mengaji fiqh tazkiyatun nafs, fiqhun nafs. Mengaji tentang tazkiyatun nafs, mengaji tauhid. Kalau tak habis rosak. Semua benda jadi khilaf. Semua benda dia kata ulama kata boleh, ulama kata boleh, ulama kata boleh. Semua benda habis sekarang.
Itulah sebab apa kita nak marah sangat. Marah kerana kebenaran itu diperkotak-katikkan. Bukan kita kena marah kerana orang, kerana kita suka hati kita. Marah kerana hak Allah diperkotak-katik. Hak Allah tu dipermainkan. Dan orang nak bawa kepada khutuwati syaitan, masaidi syaitan, langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan. Jadi naktafi bihadzal qadar. Kita berhenti setakat ini dulu. Semoga Allah SWT memberkati kita, menjadikan kita sentiasa diberkati dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Gunakan saki-baki yang ada untuk kita mengejar keberkatan, pengampunan, maghfirah. Dan paling penting sekali furqan. Bulan Ramadan juga sebenarnya Quran diturunkan untuk apa? Furqan, untuk membezakan, memisahkan hak dan batil. Bukan kita nak kejar Lailatul Qadar saja, nak kejar Lailatul Qadar tu satu, kita nak kejar juga Furqan, Al-Quran yang turun dengan Furqan untuk kita nak sabat di atas kebenaran. Itu bukan semata-mata nak pahala, tapi nak pahala dan juga nak konsisten atas kebenaran. Itu kan. Dan supaya kita nak sambut raya nanti dalam keadaan kita mentauhidkan Allah. Bahaya kalau kita sambut bangkit malam dan sebagainya ada syirik, tak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Dapat Lailatul Qadar tapi buat syirik, tak dapatlah hakikat. Wal iyad billah. Kan? Jadi gunakan kesempatan yang ada ni untuk kita optimumkan amalan. Dan paling penting sekali adalah minta ke Allah SWT as-sabat dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Dalam 10 terakhir, 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir ni, bangkitlah. Qiyamul Ramadan, bangkitlah. Tadah tangan dekat Allah SWT. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'ati. Doakan kepada sahabat-sahabat kita, kepada guru-guru kita, doakan kepada kaum muslimin dan mereka yang berada di atas sunnah, supaya mereka tetap di atas sunnah. Mereka yang berada di atas tauhid, tetap di atas tauhid. Itu yang paling penting. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.